Hari ini kita sambung yang hari Isnin punya. Okay. Kita masih sambung hari Isnin punya. So, secara aniai, untuk apa yang kita akan belajar hari ini, kita masih gunakan apa yang kita belajar sebelum, iaitu kalau orang bagi punca, macam mana kita bentukkan persamaan, dan kalau orang bagi persamaan, macam mana kita dapat hasil tanpa punca, hasil darab punca. Kita masih gunakan apa yang kita belajar sebelum ini untuk jawab soalan. Okay? So, untuk contoh yang seterusnya, contoh 3, okay, hari itu cikgu sampai contoh 2 kan. Untuk contoh 3, sebenarnya kita masih buat kerja ini. Masih buat kerja ini. Hanya kali ini kalau banding dengan contoh sebelum ini, dia lebih susah sikit ialah sebab punca yang diberi itu, dia tak bagi secara direct kepada kamu. Dia cakap macam ini. Satu daripada punca adalah 3 kali punca yang satu lagi. Okay. Dia tak bagi. Kalau kamu tengok contoh 2 cikgu bagi jelas. Cikgu kata, contoh 2 cikgu kata, okey, punca dia ialah, mana contoh 2 saya? Oh, sorry. Dalam contoh sebelum ini, sebelum kotak ini, cikgu tak tulis contoh 2. Okey, sorry. Cikgu kata, okey, punca dia ialah alpha, 2 alpha. Tapi bila sampai sini, cikgu tak bagi punca itu secara terus, cikgu bagi dalam perkataan. Cikgu kata satu daripada punca adalah 3 kali punca yang satu lagi. Dan kita tak tahu punca itu berapa. Kalau kita tahu punca itu berapa, senang sikit. Okay. So, sekarang kita akan wakilkan sajalah. Kita akan wakilkan punca, kita akan wakilkan kita punya punca dengan satu huruf. Apa-apa huruf sesuka hati awak. Okay, kejap, cikgu elas. Okay. Satu, apa-apa huruf sesuka hati awak selain daripada X dan P. Sebab X dan P sudah ada dalam persamaan ini. Okey, cikgu cari orang. Okey. Farisa? Ya, cikgu. Ini suka huruf apa? Tak boleh huruf apa? X dan X? Tak boleh P dan X. Sebab P dan X sudah ada dalam soalan. Yang lain tu semua boleh. Y lah. Okey, Y. So sekarang kamu bayangkan, kalau satu punca kamu ialah Y, yang satu lagi ialah berapa? Ayat dia kata satu daripada punca yang adalah 3 kali punca yang satu lagi. So satu ialah Y, yang satu lagi? Sekejap. Pada dapat idea. Ataupun macam ni. Okey, cikgu tanya awak. Kalau punca ini ialah 2, ini sepatutnya berapa? 3 kali ganda daripada dia. Oh, sekejap. 6 6. Kenapa 6? 2 darab 3. Sebab awak buat 2 darab 3. Kalau sekarang ini 4? Dapat sekejap. 12. So kalau sekarang ini Y? 3Y. Itu cara kita tahu So dia adalah 3 kali ganda. So kalau satu ialah Y, satu lagi 3Y. Boleh ya? Cikgu tadi bagi nombor sebenarnya hanya nak supaya awak senang bayangkan hubungan dia. Tak tahu. Bila cakap huruf susah nak faham. Bila cakap nombor lebih senang nampak. Padahal benda yang sama. Okay, itu sebabnya cikgu biasanya kalau orang tak nampak, cikgu bagi nombor supaya senang nampak. Okay, so tersebab ayat ini cikgu tahu satu ialah Y, satu ialah 3Y. So kalau kamu tengok banding dengan contoh sebelum, cikgu bagi direct. Punca dia ialah alpha, 2 alpha. Yang kali ini, cikgu sebenarnya nak cakap punca dia ialah Y, 3Y. Tapi cikgu tak bagi direct kepada kamu. Okay, so lepas itu tak ada apalah. Lepas itu kita buat macam sebelum ini. Okay, so kita buat So langkah pertama kita bincang tentang hasil tambah. Hasil tanpa punca. Okey, daripada persamaan ini, apakah hasil tanpa punca kamu? Sambung. Solisa? Ya, persamaan tu. Daripada persamaan itu, apakah hasil tanpa punca kamu? Sekejap. Okey, tengok rumus. Ingat rumus sudah. Rumus pada muka surat 2.
Yang P tu pindah kan? Ha? Ini. Yang kecil takut tak nampak pula. Rumus ini. Dapat Boleh kamu sendiri tengok ini muka surat 2 untuk siapa tak nampak. Sebab cikgu nak negatif per 2 Okey, rumus dia hasil tanpa punca ialah negatif B per A. Hasil tanpa punca ialah negatif B per A. Apakah B awak? P. Apakah A awak? 2. So, hasil tanpa punca? Negatif P per 2. Itulah dia. Okey. Kalau hasil darab punca? 12 per 2. Okey, 12 per 2. Kalau nak ringkaskan. Okey. Itu tatan daripada persamaan. Sekarang, daripada punca yang diberi, cikgu bagi punca awak ialah Y dan 3Y. Kalau cikgu nak hasil tambahlah dia. Dapat apa? Punca awak ialah Y, 3Y. Hasil tambah? 4Y. 4Y. Boleh? Okey. Kalau tak pasti boleh tulis Y tanpa 3Y ya. Okey, hasil darab dia? Sekejap. Dapat 3Y kuasa 2. 3Y kuasa 2. Boleh? So kita dapatlah persamaan pertama dan persamaan kedua. Soalan tanya, apakah nilai-nilai mungkin bagi P? So kita buat Okey, Perisa sambung Okey, so macam mana buat? Selesaikan dua persamaan ini. Persamaan linear. Awak nak buat apa, cikgu ikut awak aja. Nak buat persamaan serentak ke? Nak selesaikan satu-satu ke? Sekejap, cik. Ini tak ada kaitan dengan fungsi lah. Ini algebra kita. Okey, idea awak? Yang Y tu kita pindah sebelah. Persamaan 1 ke persamaan 2? 1. Persamaan 1. Okey, kita nak buat. Okey, cikgu ikut cadangan awak aja. Awak nak buat apa awak cakap? Yang Y tu pindah. Okey, jadi apa? P negatif P negatif P per 2 per 2. Sekejap, bahagi Y. Bahagi Y. Sama dengan? Sekejap. Dapat sama dengan apa dulu? sekejap, cikgu. Dia kena samakan pembawah ke, cikgu? Kenapa nak samakan pembawa benda ini bahagi, bukan tanpa tolak? Orang lain jangan saling cikgu ikut dia aja. Awak sebenarnya nak buat apa? Persamaan serentak ke awak nak buat apa? Persamaan serentak. Kalau awak nak buat persamaan serentak, adakah ini memenuhi syarat untuk persamaan serentak? Persamaan 1 cikgu nampak ada P, ada Y. Persamaan 2, cikgu tak nampak P. Macam nak buat persamaan serentak? Kalau persamaan serentak, dua-dua persamaan tu mesti ada. Kalau sekarang persamaan 1 ada P, ada Y, persamaan 2 pun kena ada P, ada Y, baru kita buat persamaan serentak. Soalan ni sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk buat persamaan serentak Boleh So cikgu buang idea awak punya persamaan serentak. Okey. Tukar idea. Kamu tengok, persamaan 1 ada P, ada Y. Persamaan 2 ada Y sahaja. So macam nak buat? Ada cadangan lain selain daripada tadi punya? Sebab tadi punya awak cadang nak buat persamaan serentak kan? Soalan ni bukan soalan persamaan serentak. Alasan cikgu sudah kata sebab persamaan 2 tak ada P. Buat yang macam tadi kot, yang saya buat macam tadi tu, yang soalan 4 tu. Soalan 4. Cikgu tak kisah tadi lah. Cikgu balik ke sini. Awak nak buat apa? Awak maksudnya awak nak pergi buat yang jenis selesaikan persamaan punya. Ya. Kalau awak selesai, tak mungkin awak boleh selesaikan kerja.
Jangan terlalu cepat. Soalan ini tidak mungkin pakai kaedah itu. Sebab kalau kamu tengok persamaan itu B dia ialah P. Macam mana selesaikan dia? Mana? Kalau kaedah, tadi ada satu kaedah ialah awak pergi selesaikan persamaan ini tapak punca dia kan. Tapi sekarang tak boleh. Sebab persamaan awak tak lengkap. A awak 2, B awak P. Nak tekan kalkulator macam mana? So, soalan ini tidak ada pilihan lain selain daripada kita gunakan kaedah hasil tambah hasil darab. Kita ada kaedah yang kita boleh pakai tadi ada 2 cara punya. Tadi punya soalan boleh. Awak nak pakai cara hasil tambah hasil darab, awak nak pakai kaedah selesai lepas tu buat bandingan boleh. Sebab persamaan itu boleh diselesaikan. Tapi untuk soalan ini kita tak boleh buat macam itu sebab persamaan itu tidak dapat diselesaikan. Okey? Boleh? So balik ke sini. Okey, nak selesaikan ini sebenarnya tak ada kaitan dengan tajuk kita sudah. Ini matematik asas kamu. Lupalah apa yang cikgu ajar kamu. Awak ingat cikgu Rusita ke cikgu siapa? Cikgu Husna ajar kamu. Macam mana buat soalan ini? Cikgu tak payah cakap sebab benda ini bukan saya yang ajar awak. Sepatutnya cikgu-cikgu Form 1, Form 2, Form 3 yang mengajar awak. Okay. Cuba dengar saya cakap. Cikgu sudah bagi tips kepada awak dah. Persamaan 1 ada P ada Y. Persamaan 2 hanya ada Y. So macam mana kita nak buat? Boleh Farisa? Tak apa. Okay, cikgu tukar orang. Atika Samsudin? Cikgu. Dapat idea tak? Ini bukan persamaan serentak. So macam nak buat? Cari Y dulu ke? Kita cari Y daripada persamaan mana? 2. Okay. So kalau kamu tengok persamaan 2 hanya ada Y. Satu persamaan, kalau hanya ada satu benda kita tak tahu, persamaan itu boleh diselesaikan. So untuk soalan ini bukan buat persamaan serentak, tapi kita pergi selesaikan persamaan 2 dulu. Sebab persamaan 2 hanya ada Y. Okay. So Atika sambung, kita selesaikan dia. Okay, cikgu ikut awak. Okay, selesai macam mana? So kita buat daripada persamaan 2. Okay, buat. 6 sama dengan 3Y kuasa 2. Okay. 6/3 sama dengan Y kuasa 2. Okay. 2 sama dengan Y kuasa 2. Okay. Sambung. Guna Y. Sama dengan 1.414. Okay. Kamu baru belajar. Okay, 1.414. Ataupun sebenarnya awak boleh bagi jawapan saya dalam bentuk ini punca kuasa 2 bagi 2. Okay. Itu saja ke? Itu je. Ada 2 jawapan. Mana lagi satu jawapan? Tertinggal satu jawapan. Ashikin tahu tak jawapan apa yang tertinggal? Tak tahulah. Okay. Ilya tahu? Satu ada negatif, satu lagi hanya positif. Ya, okay. Kamu ingat dia, kuasa 2 kalau pindah dia sepatutnya ada tanpa tolak. Ataupun kalau kamu tengok betul-betul yang ini sebenarnya ialah kuadratif kan? So awak pun boleh pakai teknik Y kuasa 2 tolak 2 sama dengan kosong. Alamak, alamak, saya lupa charge. Sekejap. Tadi cabut, lepas tu lupa sambung. Kejap. Nanti tertutup. Okay. So, kamu pun boleh pakai teknik, kalau awak nampak benda ini kuadratif, awak masuk kalkulator. A ialah 1, B ialah 0, C ialah negatif 2. Awak pun dapat jawapan ini. Okay. Satu ialah positif 1.414, satu lagi ialah negatif 1.414. So, sebenarnya kita ada 2 jawapannya. Okay. So, satu ialah 1.414, satu lagi ialah negatif 1.414.
Sebab sebenarnya dia ialah satu kuadratif. Okey, tak biasa tengok ini pun tak apa. So balik sini. Okey. So lepas itu, selepas awak dapat nilai Y, nak buat apa? Anissa, selepas dapat nilai Y, kalau ataupun sudah siap, tak payah buatlah. Anissa? Masukkan dalam Y tu. Okey, masukkan ke dalam persamaan yang mana satu? Persamaan 1. Okey, kalau kamu tengok tadi awak buat persamaan 2 kan? So sekarang mesti kita pakai persamaan 1 lah. So kalau awak ada 2 nilai Y, kita akan buat kerja itu 2 kali ya. Kita buat kerja itu 2 kali. Sorry ya. So negatif P per 2 sama dengan 1.414. Yang satu lagi ini ya. Negatif P per 2 sama dengan 4 negatif 1.414. Okey, cukup enlarge untuk kamu. Kita berat. Okey. Sebab selesaikan Anissa, sambung. Okey, selesaikan ini. Macam nak buat? Sebelah sini dulu. Okey, macam mana? Kamu cakap cikgu buat. Negatif P per 2. Okey. Yang tu kena kembangkan Kena terpulang. Kalau tak nak kembang, you nak buat apa? Kamu nak pindah terus pun boleh, tak kisah. Sama dengan 5.656. 656. Okey, sambung. Sambung. Lepas tu 2 tu pindahkan. Okey, pindah. So sebelah sini tinggal P ke tinggal negatif P? Negatif P. Negatif P. Pindah ke sana jadi apa? Darab. Darab. Okey, jawapan? 11.312. Okey, sambung. Lepas tu negatif tu pindah. Jadi Positif. positif. Kalau sebelah kanan pula? So P sama dengan apa? P sama dengan 11.312. Yang negatif tu pindah ke kanan jadi apa? Positif. Okey, negatif P sama dengan 11.3. Okey, cukup enlarge lagi. Okey. Negatif P sama dengan 11.312. So P sama dengan? Ini takkanlah buang macam tu saja. So P sama dengan? Negatif 11.312 ke? Ya. Kita ubah tanda kepada semua sebutan kita. Negatif jadi positif, maka positif jadi negatif. Itu satu cara penerangan. Ataupun kita kata, cikgu, saya darat negatif 1. Kiri darat negatif 1, kanan darat negatif 1. Ataupun kata, cikgu, saya kiri bagi negatif 1, kanan bagi negatif 1. Oh, itu cara penerangan dia. Okey. So, sebelah sini lagi ya. Okey. Boleh kecil sikit. Okey, sorry dah, sudah sengit. Okey. Sambung buat. So, Anissa sambung buat. Negatif. Negatif P per 2 sama dengan negatif 5.656. Okey. Lepas tu negatif P sama dengan negatif 11.312. Okey, sambung. Lepas tu P tu P pula. Lepas tu negatif tu pindah. So jadi positif. So 11.312. Okey, balik kepada soalan kita. Apa soalan kita? Sorry ya. Okey, cari nilai-nilai yang mungkin bagi P. So jawapan kamu?
Cari nilai-nilai yang mungkin bagi P. So, mana jawapan kamu? Anissa, mana jawapan kamu? Belum siap? Nak buat lagi? Hah? Sudah siap ke belum? Soalan dia ialah cari nilai-nilai mungkin bagi P. Kita sudah siap ke belum? Dah. Sudah. Apa jawapan dia? Negatif 11.312 dengan 11.312. Okay, itu dia. So inilah jawapan kita. P kita ialah negatif 11.312 dan 11.312. Kita ada dua jawapan. Itu sebabnya soalan kata cari nilai-nilai. Okay? Nilai Y sebenarnya bukan kehendak soalan. Tak apalah, tapi sebab kita nak selesaikan benda ini, perlu dapat nilai Y, baru boleh pergi P. Boleh ya? Okay, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okay, contoh seterusnya bunyi pun lebih kurang sama. Cikgu kata satu daripada punca adalah 2 kali yang satu lagi. Okay, cari lelaki pula. Lelaki. Adam? Ya, cikgu. Okay, kita buat. Okay. So, apakah punca kamu? Kalau ayat dia, satu daripada punca adalah 2 kali yang satu lagi. Punca. Apa punca dia? Y. Okay, satu ialah Y, satu lagi? 2Y. 2Y. So, kita nampak hubungan punca itu. Ada orang masuk tung-tung-tung ni. Oh, sorry. Okay, so kita buat. Okay, sekali lagi. Okay, soalan ini pun ialah soalan tak boleh pakai teknik. Cikgu saya selesai dulu sebab persamaan itu ada P, ada Q. Nak selesai memang tak boleh. So, nak tak nak kita kena buat hasil tambah dan hasil darab ya. Hasil tambah dan hasil darab. Okay, ada yang kita mulai daripada persamaan ini. Apakah hasil tambah punca kita? Negatif B per A. A awak berapa? C awak berapa? B adalah P per 1. Okay, so Negatif P per 1. negatif P per 1. Tahu ringkas. Kalau tak erti ringkas, tak pasti, jangan ringkas lagi ya. Okay, hasil darab punca. Daripada persamaan ini, hasil darab punca. Q per 1. Q per 1 Tahu ringkas. Tak tahu, jangan ringkas lagi. Sebab kita dapat makan kaedah pertama dulu. Okay, sekarang punca kamu ialah Y dan 2Y. Hasil tambah? 3Y. 3Y. Hasil darab? 2Y kuasa 2. 2Y kuasa 2. So kita dapat persamaan 1, persamaan 2. Walaupun persamaan 1 ni belum diringkaskan tapi awak sudah dapat maka kaedah yang pertama. Okay So kalau kamu tengok sekali ini, soalan bukan tanya apakah nilai. Soalan tanya ungkapkan Q dalam sebutan P. Okay. Kalau kamu tengok yang kita dapat, persamaan 1 ada P, ada Y. Persamaan 2 ada Q, ada Y. So memang kita tak mungkin selesaikan juga. Sebab nak buat persamaan serentak pun tak boleh. Sebab kita baru ada 2 persamaan. Dalam itu ada 3 huruf. P, Y, Q. Memang tak mungkin boleh selesaikan. Buat persamaan serentak pun tak mampu selesaikan. Sebab buat persamaan serentak hanya boleh ada 2 persamaan, 2 benda tak tahu. Sekarang kita 2 persamaan, 3 benda tak tahu. Okay? So sekarang apa yang kita perlu buat ialah awak cuba fikirkan macam mana cikgu nak ubah sesuai benda ini supaya nanti saya tapak Q. Okay? Cikgu tapak Q dalam sebutan P. So pertama yang kita perlu tengok ialah huruf apa saya kena buang. Ada huruf apa kena buang? Kita ada P, Y, Q. Dia ada Q dan P. Sorry tak dengar. Y. So sekarang awak idea dia macam inilah. Daripada 2 persamaan ini, awak kena hapuskan Y. Gabung 2 persamaan ini jadi 1 persamaan tapi Y itu sudah hilang. So macam nak buat? Boleh Adam? Ada idea tak?
Ini tak ada kaitan dengan kuadratik sudah. Ini sekali lagi algebra lah. Ada idea tak? Tak ada cakap tak ada. Cikgu bagi orang lain. Ada idea tak? Tak ada lah cikgu. Tak ada. Kalau kita Kalau maksudnya ada idea lah. Apa idea awak? kalau faktor kan boleh. Kalau faktorkan, Nah, macam mana? 2y kuasa 2 tu. okey, 2y Jadikan dia y dalam kurungan 2y. y kurungan 2y. Lepas tu? Per dengan 3y. Per dengan 3y. Awak nak per. Kenapa tiba-tiba per 3y? Bahagi dengan persamaan 1 ke? Okey. Nak buat boleh buat. Okey, kejap. So, kalau macam ni, maksudnya awak nak buat persamaan 2. Yang lain jangan salin bagi persamaan 1. So, cikgu nampak awak buat 2y kuasa 2, awak bagi dengan 3y. Itu yang awak cakap ini cikgu buat. Awak cakap ini bagi 3y. So, apa akan jadi? Y dengan y potong. Masih ada y lagi. Masih ada y lagi. Boleh So, idea ni tak dapat dilakukan sebab awak tak berjaya hilangkan y. Okey Adan boleh Okey. Orang lain ada cadangan? Okey, ada lelaki lain. Kelas ini lelaki berapa orang ni? Lelaki semua tak hadir punya. Izzat. Ya. Awak ada lain? Macam mana hilangkan y? Ada. Okey, macam mana? Yang persoalan 2 tu, Q sama dengan 2y kuasa 2. Okey, kejap. Q sama dengan 2y kuasa 2. 2 tu pindah kiri. Okey, jadi Q per 2 sama dengan y kuasa 2 lah. Okey, lepas tu? Lepas tu, Q per 2, punca Q per 2 sama dengan y. Punca Q per 2 sama dengan y. Lepas tu? Dah. Lepas tu kita nak hilangkan y. So lepas tu? Nak sampai lah. Persamaan 1 tolak persamaan 2. Ini persamaan 2. Kalau ini persamaan 3 awak lah maksudnya. 3 tolak 1. 3 tolak 1. Kalau y tolak 3y, y masih ada. Entahlah. Jenis ini, selepas awak dapat y sama dengan, sepatutnya awak buat apa? Bukan main tanpa tolak. Kaedah ganti. Bukan kaedah hapus. Kaedah ganti. Ini y. Oh, ganti dah masuk lah Ganti masuk. So awak sepatutnya akan dapat negatif P per 1 sama dengan 3 punca kuasa 2 Q per 2. Jangan salin lagi sebab cikgu nak bagi kamu tengok satu benda. Okey, sambung. Kita nak apa Kita nak Q dalam sebutan P. Kalau 3 pindah kiri? 3 pindah kiri jadi? Negatif 3P. Hubungan ditarakkan kalau pindah? Negatif P bahagi 3. Negatif P bagi 3. Okey, sambung. Sekarang Y sudah hilang lah tapi tak tepat lagi. Q dalam sebutan P. Sambung. Ya. Macam mana hilang punca kuasa 2? Negatif P kuasa 2. Okay. Kita akan kuasa 2 kan? Bila awak kuasa 2 kan, negatif P kali negatif P. Apa dia? Ini awak kuasa 2 tak betul. Kembang tak betul. Negatif P kali negatif P. Negatif P kali negatif P. P kuasa 2. P kuasa 2. Okay, per? 3. 3 pun kena kuasa 2.
Sebab semua dua. 9. 9. Sama dengan, so sini punca kuasa 2 hilang lah. Okey, sambung. Nak sampai dah. 2 pindah kiri jadi darab. Okey, so jadi 2P kuasa 2 per, itu apa? 9. Okey. So berjayalah kita ungkapkan Q dalam sebutan P. Idea ini betul. Hanya awak sebenarnya pergi ke jalan yang lebih susah. Okey, cikgu nak bagi awak tengok. Idea awak sebenarnya betul. Teknik itu betul. Hanya sebab pilihan awak ini. Awak datang daripada 2. Kenapa awak tak buat dari 1? Dari 1 kan lebih senang. Negatif P sama dengan 3Y. So, Y sama dengan negatif P per 3. Nanti, sebab ini datang daripada persamaan 1, saya masuk ke dalam persamaan 2 lah. So, saya buat Q sama dengan 2 negatif P per 3 kuasa 2. Kan lebih senang sikit. Ini 2. Ini P kuasa 2 per 9. So, cikgu dapat 2P kuasa 2 per 9. Cuba tengok jawapan serupa je. Boleh? Idea awak tak salah. Hanya pilihan itu akan pergi kepada jalan yang lebih susah. Tapi jawapan sama tak? Jawapan sama. Boleh ya? Okey. So, inilah satu bentuk soalannya. Di mana kali ini, contoh ini, dia memaksa awak tidak boleh gunakan teknik selesai persamaan lepas tu cuba matching punya. Nak tak nak mesti gunakan rumus hasil tanpa punca, hasil darab punca. Okey, sekarang kita pergi kepada satu kumpulan soalan lagi, iaitu membentukkan persamaan kuadratif baru. Di mana punca yang dia bagi itu ada kaitan dengan punca sebelum. Cikgu bagi kamu tengok contoh 4 dulu. So ini bunyi soalan dia. Mula-mula dia bagi, ada satu persamaan kuadratif. Ini persamaan dia. Ini punca dia. Lengkap kan semua benda sudah bagi kita. Tapi dia minta kita bentuk satu persamaan kuadratif yang baru. Yang dia punya punca ini ada hubungan dengan atas. Ini bentuk soalan dia. Dia punya soalan tu ada hubungan dengan atas. So apa yang kita perlu buat? Ini teknik dia. Ini teknik dia. Sebab ruangan cikgu tak cukup. Mungkin cikgu boleh split kot. Cikgu split. So cikgu sekarang akan pakai langkah yang cikgu senarai di atas ini. So kamu akan nampak langkah pertama ini serupa macam apa yang awak buat tadi. Serupa macam apa yang awak buat tadi. Intan? Ya. Teman cikgu Okey. Okey, inilah persamaan awak. Kalau saya nak tahu hasil tanpa punca, negatif B per A. so dapat apa? Negatif 3 per 1. Per 1. Okey, boleh ringkas? Ya, ruangan sangat kekal. Boleh jadi 3. Okey, jadi 3. Okey, macam cikgu cakap tadi erti ringkas, tak erti jangan. Ini 3 lah. Okey, hasil darab kamu? C per A. Okey, so? Negatif 4 per 1. Boleh ringkas? Negatif 4. Negatif 4. Okey, apa yang cikgu tulis ini datang daripada persamaan. Sekarang kita tengok punca yang dia bagi. Okey, punca yang dia bagi ialah A dan B. So, kalau hasil tambah? Hasil tambah? Sambung? A dengan Kalau B ke? A dan B. So, hasil tambah dia? A tambah B. A tambah B lah. Ringkas boleh? Tak. Tak boleh, macam itu je lah. Okey, hasil darab? AB. AB. So, kita dapatlah dua persamaan ini. Sama macam tadi. Okey, hanya di sini cikgu cakap di sini kalau soalan ini dia minta awak bentukkan punca yang baru.
kita tidak perlu selesaikan persamaan ini. Okay? Kita tidak perlu selesaikan persamaan ini kecuali ada ayat di belakang tu. Kecuali perubahan punca-punca baru itu tak sama. Apa maksudnya? Kalau kamu tengok yang cikgu bagi ini AB, bawah itu 2A 2B. 2A 2B. Dia punya perubahan sama. A jadi 2A, B jadi 2B. So kalau perubahan sama, maka kita tak payah selesaikan. Kalau sekarang yang ditanya oleh saya, ini 2A, ini 3B, perubahan tak sama. 1 darab 2, 1 darab 3. Maka kita perlu selesaikan soalan ini. Okay? Kita perlu selesaikan soalan ini dan terus terang kebanyakan masa soalan yang dikeluar di sini ialah jenis yang perubahan dia sama. Kalau jenis perubahan yang tak sama, maka apa yang awak akan buat akan macam apa yang awak buat minggu lepas. Hari Isnin. Awak selesaikan dia, lepas tu daripada tempat benda yang selesai, fikirkan apa punca baru, bentuk persamaan. Itu cikgu tak titik beratkan sebab dia lebih kurang macam hari Isnin. Yang cikgu nak titik beratkan ialah jenis ni. Kalau perubahan dia sama. Kalau perubahan dia sama. Cikgu tulis itu tidak perlu selesai. Kalau kamu nak selesai, boleh jika dia boleh diselesaikan. Sebab kebanyakan masa soalan ini dia akan letak persamaan yang awak tidak boleh selesaikan. Soalan ini sebab permulaan cikgu bagi yang boleh selesai punya. So tak nampak masalah. Tapi kalau soalan-soalan yang biasanya yang cikgu keluar dalam exam punya ataupun dalam SPM punya, dia akan bagi persamaan yang tak boleh selesai. Dia paksa awak kena gunakan langkah yang cikgu ajar seterusnya. Okey ya. So langkah kedua maksud saya ialah ini. Sekarang kita pergi tengok persamaan baru kita. Okey, persamaan baru ini kita tidak tahu apakah persamaan dia. Kalau tahu sudah ada jawapan. Yang kita tahu punca dia ialah 2A dan 2B. Okey, yang kita tahu punca dia ialah 2A dan 2B. Ini yang asal punya. Okey. Sekarang kita tengok yang baru punya. Cikgu terpaksa tutuplah ruangan tak cukup untuk saya. Remove awak tengok nota lah ya sebab ruangan tak cukup. Tak jadi remove. Okay. So kita akan tengok persamaan baru ini. So untuk persamaan baru ini, maklumat yang ada pada saya kurang sikit. Sebab cikgu tak ada persamaan dia. Cikgu hanya ada punca dia. So bila cikgu nak cari hasil tanpa punca dan hasil darab punca, cikgu sudah tak ada lah macam tadi ada dua sumber. Cikgu hanya ada satu sumber. Iaitu cikgu tahu punca dia ialah 2A dan 2B. Okey, kalau cikgu nak tambah, okey tukar orang. Kalau cikgu nak tambah, Nurul Ain? Ya. Okay. Kalau cikgu tahu punca saya ialah 2A, 2B. Hasil tambah dia? Cikgu tak tahu. Tambahlah dua punca itu. Kalau satu 2A, satu 2B. Tambah? Ikut faham? 2A tambah 2B. Itulah 2A tambah 2B. Itu saja. 2A tambah 2B. Boleh ringkaskan? Tak. Tak boleh. Okey. Hasil darab? Sekejap. 4AB. Okey. Kita dapat 4AB. So kali ini untuk persamaan baru ini kita ada sikit masalah sebab kita hanya ada satu sumber. Kita hanya ada satu sumber. So kita tidak dapat kata betul. So kita tidak dapat macam tadi selesaikan. So apa yang kita akan buat ialah kita cuba tengok hubungan. Kita cuba tengok hubungan atas dengan bawah. So kalau kamu tengok sini ada AB, sini ada AB. So kita tahu AB nilai dia berapa? Amira, Nashwa, AB dia punya nilai berapa? Negatif 4. Kita masukkan. So kita dapat jawapan dia negatif 16.
Okey, kita pergi tengok hasil tanpa punca. Okey, hasil tanpa punca dia 2A tambah 2B. Atas tak ada 2A tambah B. 2A tambah 2B. Atas hanya ada A tambah B. So apa yang kita boleh buat supaya nanti kita boleh cari nilai ini? Ilya tahu tak Ilya? Faktorkan 2 dengan A tambah B. A tambah B. So sekarang bolehlah. Sini A tambah B, sini A tambah B. Okay. So kita akan dapat apa? 2 darab 3, 6. So kita dapat 2 darab 3 iaitu 6. So untuk persamaan baru ini, cikgu dapatlah hasil tanpa punca dan hasil darab punca dia. Okay. Di mana cikgu cuba gabungkan apa yang ada di situ. Itu yang cikgu masuk dalam nota saya. Masukkan maklumat langkah 2 ke dalam langkah 3. Itu maksud saya. Sebab ini langkah 2 kita kan, ini langkah 3. Kita masukkan maklumat langkah 2 ke dalam langkah 3 kita. So bila kita sudah tahu hasil tanpa punca, hasil darab punca bagi persamaan baru ini, so langkah ketiga kita buat ajalah. Okay, saya sudah ada punca dia. Punca dia ialah 6 dan hasil tanpa ialah 6, hasil darab ialah negatif 16. Kalau saya nak bentukkan persamaan, kita pakai sajalah rumus yang kita baru belajar pada hari Isnin. X kuasa 2 tolak hasil tanpa punca tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Apa nombor yang sepatutnya cikgu isi di kurungan pertama, Sazani? Kurungan pertama 6. Okey, kurungan pertama cikgu isikan 6. Kumpulan kedua, kurungan kedua. Negatif 6. Negatif 16. Okey, ringkaskan. Ringkaskan X kuasa 2 tolak 6. X tolak negatif 6 sama dengan kosong. 16 sama dengan. Sama dengan kosong. Boleh? So itu satu lagi bentuk soalan di mana dia bagi satu persamaan yang ada punca dia. Lepas tu dia tiba-tiba diminta kita bentukkan satu persamaan baru. Okey, cikgu balik kepada soalan ini semula. So soalan ini kita sebenarnya ada kaedah yang satu lagi. Tapi kaedah itu macam cikgu cakaplah, dia terhad kepada persamaan yang kita boleh selesai. So sebab macam soalan ini kita boleh selesaikan. So cikgu nak cepat dia. Siapa yang cepat? Ilya tolong cikgu selesaikan persamaan ini, tekan kalkulator, cikgu nak jawapan saja. Apa jawapan dia? 4 dan negatif 1. So ini tolak 4, ini tambah. Okay. So kita tahu punca kita ialah 4 dan negatif 1. So kita boleh angkat satu ialah A, satu ialah B. Okay. So bila cikgu nak bentukkan persamaan baru saya ialah 2A, 2B. So kalau A ialah 4, 2A ialah Ilya sambung. 2A. Apa? Kalau A ialah 4, 2A ialah 8. kalau okay, so sini kita tahu 8. Kalau B ialah negatif 1, B ialah negatif 1, 2B ialah Negatif 2. negatif 2. So kita sudah ada punca dia, kita boleh bentukkan persamaan. So macam nak bentukkan persamaan, kalau saya ada punca. Kali ini cikgu bukan ada hasil tambah, hasil darab tau. Cikgu ada punca dia. Itu 8 dan negatif 2. Nak bentukkan persamaan, nak pakai kaedah apa? Cari hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Boleh. Ataupun boleh gunakan pemfaktoran arah terbalik. Okay, kalau nak pakai hasil tambah, hasil darab pun boleh. Hasil tambah? 8 tambah negatif 2. Okay, 8 tambah negatif 2 iaitu? 6. 6. Okay, hasil darab? 8 darab negatif 2, negatif 16. Negatif 16. So kamu tengok akhirnya sama juga kerja dia kan? Sama saja jawapan dia. Sebab awak kan buat kerja ini juga. Okay. Dan yang ini mungkin awak kata, cikgu macam mana pula? Ini cikgu buat A4, B negatif 1. Kalau terbalik, sama juga awak boleh buat deh. Kalau boleh buat, maksudnya kali ini awak angkat ini sebagai B, ini angkat sebagai A. Tapi awak akan dapati akhirnya awak pun dapat juga.
awak punya punca ialah satu ialah 8, satu ialah negatif 2. So akhirnya juga dapat persamaan ini. Kita boleh pakai kaedah ini dengan syaratnya persamaan ini boleh diselesaikan dengan nilai yang cantik. Maksudnya contoh tadi, contoh ini jawapan awak 4 dan negatif 1. Tapi ada masanya kita selesaikan benda ini. Kan kita dapat nombor yang rumit-rumit macam tadi. 1.414. Itu melibatkan round off. Kalau soalan melibatkan round off, maka tidak digalakkan pakai kaedah yang cikgu tulis merah ini. Sebab di sini nanti tak akan melibatkan terlalu banyak penghampiran. So nak tak nak kena pakai kaedah yang cikgu tunjuk di sebelah kiri. Alamak, masa saya sudah lebih. Lepas ini waktu apa? Fizik. Fizik. Online ke? Fizik. So cikgu kena. Okay, so contoh P dan C ini, contoh P dan C ini, cikgu akan tulis saja. So kalau kamu tak faham, awak minta saya terangkan pada next lesson ya. So latihan hari ini ialah latihan 2. Semua yang belum buat. Latihan 2 semua yang belum buat. Tapi mungkin ada 1-2 sangat susah. So bila awak hantar kepada saya yang langsung tak erti buat itu, awak boleh biarkan. Okay, nanti bila cikgu hantar, minta hantar template, awak hantar aja. Boleh ya? Okay, sorry lah ya sebab masa tak cukup. Okay, cikgu akan lengkapkan baru bagi PDF kepada kamu. Tapi petangnya sebab cikgu kena rush balik rumah pula. Okay ya? Okay, baik. Yang sudah ambil kehadiran boleh leave, yang belum tu tunggu cikgu. Yang tadi cikgu ada sebut-sebut nama punya semua sudah boleh leave. Siapa yang baru masuk ni? Yang masuk awal-awal tu semua sudah ambil kehadiran. Okey, Amira, Nashwa boleh leave. Okey, Afika, Amira boleh leave. Atika, Syafika boleh leave. Okey, Haras boleh leave. Helmi boleh leave. Okey, Siti boleh leave. Siti awak punya 1A, satu tak ada masalah. Okey, Atika, Syafika boleh leave. Cikgu. Cikgu, saya nak tanya yang soalan contoh 3 tu. Okey, kejap. Cikgu balik kepada contoh 3. Sorry, bukan ini. Contoh 3. Okay. Ini ke atas lagi? Contoh 3 yang A tu. A tu, okey. Ini, okey, apa dia? Saya tak faham yang kuadratif tu. Ini. Yang macam mana cikgu boleh dapat 2 nombor tu? Yang ini. Kalau kamu tengok ini bentuk kuadratif, sepatutnya awak kena buat dalam bentuk am. AX kuasa 2 tambah BS tambah C sama dengan kosong. Cikgu akan tulis macam ini. Macam mana cikgu? Boleh. Kalau kamu perasan benda ini ialah kuadratif, cikgu akan buat dia dalam keadaan sama dengan kosong. Lepas tu cikgu tekanlah. A ialah 1. Okey, faham. C ialah negatif 2. So awak dapat jawapan ini juga. Akan dapat faham cikgu. Okay. Ada lagi? Okey. Tak ada dah. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Sorry ya, tak sempat nak habiskan.